Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini saya akan merumuskan bab yang kelima iaitu bab metafizik. Okey, berdasarkan slide yang pelajar baca dan pelajar dengar daripada video yang sebelum ini, kita boleh berikan 3 perbincangan utama yang terdapat di dalam bab metafizik. Okey, sebelum tu kita lihat apa yang dimaksudkan dengan metafizik itu sendiri. Metafizik, fizik bermaksud benda yang nampak, benda yang boleh dicapai menerusi panca indera kita. Meta adalah benda yang beyond pada fizik. Ya, benda yang kita tak boleh nak capai menerusi panca indera kita yang 5. So, perbincangan metafizik adalah perbincangan yang bersifat non-fizikal yang tak boleh dicapai oleh panca indera kita yang 5. So, terdapat 3 perbincangan besar di bawah bab metafizik. Yang pertama, saya akan lihat dari sudut perbincangan yang menyentuh tentang apa yang dipegang ataupun yang dipercayai, yang dibincangkan oleh ahli falsafah berkaitan dengan metafizik, dan juga apa yang dikaitkan elemen keagamaan dengan konsep metafizik ini. Yang pertama sekali, bagaimana ahli falsafah membincangkan metafizik itu, iaitu mereka terdapat 2 perkara penting yang dibincangkan oleh ahli falsafah berkaitan dengan metafizik. Yang pertama sekali, mereka meneliti bahawa setiap objek itu terdiri daripada 2 komponen utama. Ya, setiap objek itu ada benda yang boleh nampak pada objek itu, yang boleh dicapai, yang boleh dirasai oleh panca indera kita. Satu lagi, pada objek itu juga terdapat satu yang disebut sebagai substan yang kita tak boleh nak capai ataupun nak nampak menerusi panca indera kita yang 5. So, dalam perbincangan ahli falsafah membincangkan terdapat perkara yang tidak berjasad itu, yang tidak boleh dicapai oleh panca indera yang 5, oleh panca indera manusia yang 5 itu adalah perbincangan di bawah metafizik. Ya. Dan satu lagi bab berkaitan dengan sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Contohnya, di dalam perbincangan metafizik, sebab yang umum itu akan menjadikan benda yang tak boleh dicapai oleh panca indera. Contoh saya beri di sini. Sebab yang khusus. Contoh, sebab berlakunya kematian itu ialah kemalangan. Akibat seseorang itu mati disebabkan, akibat dia mati sebab dia ialah kemalangan. Tapi bila kita masukkan elemen metafizik, konsep metafizik di dalam perbincangan itu, di dalam perbincangan sebab dan akibat, kita akan meletakkan akibat itu ialah kemalangan. Dan sebab itu adalah benda yang kita tak boleh nak capai dengan logik akal, dan juga tak boleh nak capai menerusi panca indera. Dan benda itu adalah perbincangan metafizik. Contoh lain yang kita boleh beri iaitu seperti banjir. Banjir adalah sebab. Akibat dia rumah tenggelam. Rumah tenggelam itu adalah akibat kepada banjir. Itu adalah sebab akibat yang khusus. Tapi bila kita bincang konsep metafizik dimasukkan dalam perbincangan sebab dan akibat, kita akan bincang begini. Sebab adalah metafizik, untuk akibat dia ialah banjir. Sebab dia itu benda yang menyebabkan berlakunya banjir itu sesuatu yang tak boleh dicapai oleh panca indera yang 5. Ya, perbincangan dia di situ. Kemudian itu dari sudut ahli falsafah. Dari sudut elemen keagamaan pula, membincangkan metafizik ini terkait dengan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada sesuatu agama tersebut. So, ilmu yang terdapat di dalam wahyu itu yang tidak boleh dicapai oleh panca indera kita yang 5 dan tidak logik akal, itu terdapat di dalam wahyu. Ya, contohnya azab dalam kubur. Tidak boleh dibuktikan secara mata, kita tak pernah tengok benda tu. Tapi benda tu merupakan ilmu yang diperolehi menerusi wahyu. Okey, itu perbincangan metafizik dari sudut ahli falsafah pun terima, ada juga dari sudut keagamaan pun menerima. So, apabila kita bincang kepada dari sudut teori kewujudan, ya, teori kewujudan yang terdapat di bawah metafizik iaitu terdapat 2 aliran utama. Yang pertama materialism, yang kedua idealism. Yang pertama material ni adalah golongan ataupun aliran yang memang memandang sesuatu kewujudan itu di sudut fizikal semata-mata.
Ya, tidak ada benda lain. Tidak ada di sebalik fizikal tu. Semuanya melihat secara fizikal sahaja. Ya. Kewujudan ni hanya benda yang boleh dicapai oleh panca indera. So, itu diterima sebagai realiti ataupun kewujudan. Tetapi golongan idealism ni, mereka juga selain daripada benda fizikal, non-fizikal juga diterima oleh golongan idealism. Dan benda yang tidak mampu dicapai oleh panca indera juga diterima oleh golongan idealism. Contoh yang diberi ialah minda yang terdapat di dalam otak. Minda dan idea, benda tu bukan bersifat fizikal, ya, tetapi bila dia terdapat di dalam otak dan dia dizahirkan, benda tu baru nampak, ya. Tapi apabila dia jadi idea, dia duduk di dalam otak, benda tu adalah bukan fizikal. Tetapi menurut golongan idealism ini ialah idea dan minda itu berupaya memberi realiti sebenar kepada sesuatu fizikal atau jasad itu. Ya. Okey, itu berkaitan dengan teori kewujudan. Satu lagi berkaitan dengan sistem keagamaan yang terdapat di bawah perbincangan metafizik ini. Sistem keagamaan dia boleh dibahagikan kepada dua, sistem atheism dan agnosticism. Satu lagi theism. Okey, apa itu atheism? Atheism ni adalah golongan yang tidak percaya sama sekali bahawa kewujudan Tuhan. Tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Ya? Dan atheism ni dia seiring dengan materialisme, iaitu golongan yang melihat fizikal semata-mata, iaitu yang hanya boleh diterima menerusi panca indera semata-mata, ya, dia lebih kurang sama. Dan juga agnosticism ni dia kata tak pasti Tuhan ini wujud atau tak wujud, sebabnya panca indera tak mampu mencapai ataupun meneliti aspek ketuhanan itu. Panca indera tak boleh capai, jadi dia tak pasti. Golongan ini, ya, dia berlainan dengan atheism ni, memang yakin tidak ada Tuhan, tapi agnosticism tak pasti kewujudan Tuhan itu. Ya, theism pula adalah golongan yang memang percaya kepada Tuhan dan dia terbahagi kepada dua, yang percaya kepada satu Tuhan. Okey, contohnya agama Islam. Golongan yang memeluk agama Islam mempunyai satu Tuhan, dan politism iaitu lebih daripada satu. Ya, itu sahaja yang terdapat di bawah perbincangan metafizik. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.